Alright. Seterusnya, tuan-tuan, adalah 6P, yang mana proses seterusnya adalah proses. Proses. Okey. Okey, tuan-tuan, bila kita nak buat bisnes ni tuan-tuan, kita kena kaji juga proses dia. Kena make sure dia simple and easy. Yang paling pentingnya adalah ada elemen fun and happy. Maksudnya bila kita buat sesuatu tu kita rasa seronok. Rasa 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 happy. Dan dia tak complicated. Maksudnya simple and easy. So bila simple dan easy ni tuan-tuan rasa pergilah mana-mana pun proses dia mudah. Senang, kita rasa seronok nak buat. Contoh bisnes affiliate kan. Affiliate ni rata-rata tuan-tuan memang senang. Okey. Dalam proses ni juga tuan-tuan, adalah tuan-tuan kena ingat, kita kena kurangkan simpan stok, kena kurangkan nak beratur barang. So biasa orang jual produk-produk ni kan, dia akan kena simpan stok, kena beli. Sebab tu saya cakap dulu, yang first point yang saya remind tu adalah low capital entry. So bila maksudnya tuan-tuan nak jadi agent ke ataupun stokis, tuan-tuan kena simpan stok. Tuan-tuan kena ada modal. Nak simpan stok, janganlah simpan tu sampai dia expired. Okay, make sure tuan-tuan kalau boleh bila nak masuk buat bisnes, kena kurangkan simpan stok. Saya tahu tuan-tuan kadang-kadang sibuk, tak ada masa nak pergi beratur, post apa semua. Lepas tu tuan-tuan juga kena kurangkan nak closing. So sibuk, bila time kerja tu kita nak sibuk, time tu lah kita nak closing, time tu lah kita nak follow up. So bila mana proses-proses ni dia complicated, dia makan masa kerja hakiki kita tuan-tuan. Kerja hakiki ni maksud kerja tuan-tuan sekarang ni. Siapa yang buat bisnes full time tak apa, alhamdulillah. Siapa yang part time ni, dia mesti ada kerja hakiki. Yang housewife-nya kerja hakiki jaga anak kat rumah. Ada yang kerja dekat pejabat, ada yang kerja government. So tuan-tuan ada kerja hakiki. So kerana proses ni tak boleh kalau boleh kurangkanlah mengganggu kerja hakiki, sebab tak berkat. Tak berkat tuan-tuan. Kita ambil masa orang. Kita ambil masa government. Kita ambil masa majikan kita. Kerana kalau boleh tuan-tuan nak buat tu, kena minta izin dulu untuk tambah income. Right, biasanya bos-bos faham. Okay, at least tuan-tuan tidak mengganggu kerja hakiki. Takut nanti bila dah sini banyak masa, spend masa dekat business kita, kerja hakiki kita terabai, and then performance kita makin low. So kita tak nak macam tu. Kalau boleh kita nak buat business part time kita tu biarlah simple and easy, senang. Tahu duit masuk, tahu klik-klik duit masuk, klik-klik duit masuk, klik-klik duit masuk. Ada tuan-tuan proses macam tu, memang ada. Yang paling penting tuan-tuan dalam proses ni, saya nak bagi tahu, yang ini tak ramai orang ada. Tak ramai orang buat benda ni. Jarang orang buat. Sekarang ni baru dia orang ada kesedaran benda ni. Baru nak ada kesedaran, kena ada mentor. Maksudnya mentor, orang yang boleh guide kita. Do and don'ts. Maksudnya benda yang boleh buat, benda yang tak boleh buat. Benda yang boleh cut, bagi kita shortcut. Jalan yang pintas untuk kita nak dapat daripada 3 angka sampailah ke 5 angka, 6 angka pun pernah tuan-tuan. Saya pernah dapat rasa. Merasa tuan-tuan. Sehari 6 angka, sehari 7 angka pun saya pernah rasa. Dalam masa tempoh 3 hari saya dah pernah achieve tuan-tuan 7 dalam 7 angka. Dalam masa 3 hari. Boleh, bukan tak boleh, insya-Allah. Itu dengan company lama saya dulu. Saya pernah buat dalam masa beberapa hari, 2 hari. Kita buat 7 angka. Apa pun tuan-tuan, kena ada mentor yang boleh bantu tuan-tuan. Mentor ni dari segi orang yang boleh guide kita. Apa yang kita nak buat? Okay, apa training yang kita kena lalu? Okay, apa kesalahan yang kita lalu? Dia tegur, dia bantu kita. Apa yang orang kata, jika kita ada kesilapan, ada kelemahan, maksudnya kekurangan kita, dia akan bantu kita tampung kekurangan tu, bagi kita ilmu, bagi orang yang experience. Okay, so kita kena cari orang-orang macam tu. Kena ada mentor. Dalam bisnes memang kena ada mentor tuan-tuan. Walaupun saya ni tuan-tuan, saya tetap ada mentor. Saya pun belajar tuan-tuan. Saya habis beratus ribu saya belajar pergi kelas. Tapi saya tak salahkan guru-guru saya walaupun saya gagal, sebab salah diri saya.
Tuan-tuan, saya pun pernah gagal. Saya merasai kegagalan hidup macam mana. Kegagalan buat bisnes sampai 3 butik tutup. 3 butik tutup. Lepas tu duit kena tipu lagi. Orang invest. Lepas tu banyaklah tuan-tuan, banyak. Memang terlalu banyak. Saya nak cerita pun penat kat sini. So yang lepas tu lepaslah, kita buka chapter baru yang mana alhamdulillah saya manage kan benda tu satu persatu. Dan paling penting tuan-tuan, sebab tu kena mentor, kena belajar. Saya berhabis beratus ribu tuan-tuan. Saya pergi Tuan Basit punya kelas. So tuan-tuan ada masa, tuan-tuan pergilah belajar. Saya Golden Circle Tuan Basit, bayar 40,000. Lepas tu saya masuk, saya dan wife masuk Asbu Brother. Saya biasa pair dengan wife saya. Saya dengan wife buat bisnes kan. So pergilah kelas belajar beratus. Habis tuan-tuan. Saya dah cakap dengan wife, we go there bukan untuk kita kata kita bagus. Tak, kita pergi sana kita untuk cari ilmu. Buang diri kita, kosongkan diri kita. Kita cari ilmu. Be humble. Dalam kita nak berniaga, be humble yang paling penting. Kena rendahkan diri kita. Kena ada adab-adab dia. Yang penting paling jaga adab lah tuan-tuan. Jaga adab. Sebab orang yang bagi ilmu kat kita tu, dia adalah guru kita. So kalau dia rasa seronok dengan kita, insya-Allah mudahlah kita jalan rezeki kita tu. Jangan kita kecewakan dia, kita banyak salahkan dia. Dalam proses buat bisnes ni, blaming tu kena buang, tak ada. Alright. So ini adalah proses-proses, 6P adalah kunci dia adalah proses. Proses dia jangan ada complicated kat situ. Kita nak simple and easy and success.